رسوله والصلاة والسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala, seluruh staf jawatan kuasa yang diberi mandat amanah Allah, para imam, para muazzin, para ilmuwan, pencinta dan penuntut ilmu sekalian, muslimin muslimah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dekat maupun yang jauh, mudah-mudahan kebalah pertemuan pada malam ini sebaiknya saya dan kita semua menyerah dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kepadanya lah kita semua bergantung harap. InsyaAllah pada malam ini sukacita saya membentangkan suatu nukilan kitab berdasarkan satu kitab yang baik untuk saya dan kita semua halusi, yakni Bidayatul Hidayah, jalan menuju petunjuk, yang mana kitab ini sesuai untuk semua, for all, apatah lagi kepada pencinta dan penuntut ilmu, sama ada yang senior ataupun junior, orang lama atau orang baru. Apabila kita menghalusi isi kitab ini, kita akan dapati betapa baiknya untuk kita beramal dengan panduan ataupun bimbingan musannaf kitab yang asal, iaitu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang disebut Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan ia merupakan juzuk sebahagian daripada intisari kitab Ihya Ulumuddin, dan muslimin muslimah boleh dapatkan di mana-mana bookstore, ada diterjemah dalam bahasa Melayu maupun ada Jawinya dan ada bahasa Arabnya. Baik, maka sukacita pada rehlah kali ini bagi menyambung bicara malam semalam di satu lokaliti di Teluk Intan, kesinambungan dalam bab adab bersahabat qarib dengan Allah Subhanahu wa taala telah saya kemukakan sehingga ke poin yang ke-8. Maka saya sambung kerana saya mengambil suatu uslub pendekatan, iaitu sengaja diadakan rakaman ini. Mudah-mudahan manfaat ilmu yang disampaikan pada malam ini dapat diterima sehingga dapat diamalkan oleh kebanyakan orang, sama ada orang-orang yang telah alim ataupun separuh alim ataupun baru nak alim, baru nak start. Baik, bagaimana dinyatakan jika kamu tidak mampu melaksanakan hal ini, iaitu sekiranya kamu benar-benar mengenalinya, niscaya kamu akan menjadikannya sebagai sahabat qarib, teman yang sejati.
Orang putih sebut best friend. Best friend. Bila dah jadi kawan ataupun sahabat yang qarib ini, dia bukan setakat bersalam saja. Dia lebih pada itu, dia boleh sampai tahap berpeluk, sampai bercium. Kerana timbulnya perasaan sayang, kasih, tahap rindu maupun cinta. Namun sesama ikhwah kita, sesama muslimin lah, kalau kita nisbah hubungan kita dengan manusia, jangan terlebih dos sudah. Kalau kita bersahabat, berkawan, ada masanya kita berpeluk. Contoh, oleh kerana terpisah dalam tempoh tertentu, jauh baliknya, maka sunnah maknanya salam, peluk, sampai kita lihat adab orang Arab, maknanya dia belaga pipi. Itu nak menyatakan apa? Rapatnya, intimnya hubungan antara dua belah pihak itu. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud pada malam ini, jika kamu tidak mampu melaksanakan hal seumpama yang dimaksudkan setiap waktumu, maka elakkanlah malam dan siangmu terbiar kosong daripada waktu untuk berkhalwah dengan Rabbmu dan merasai kenikmatan bersamanya ketika bermunajat kepadanya. Maka pada malam ini dibentangkan maksud yang ke-9, kesinambungan rakaman live yang telah dirakamkan pada malam semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dibentangkan oleh musannaf kita bagaimana dinyatakan, iaitu wasilah dengan adab kita bersahabat qarib dengan Allah. Perantaraannya, salah satunya iaitu sentiasa berzikir. Sentiasa berzikir. Bukankah Nabi SAW telah menyatakan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sehingga kan Rasulullah mengisytiharkan, wahai Muaz, aku menyintaimu kerana Allah. Maka setelah kamu selesai solat, maka ungkapkanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah agar aku sentiasa mengingatimu dan mensyukuri akan nikmatmu, dan perbaguskanlah ibadahku. Kita minta syaratnya huduru qalbi, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tak kira orang muda ataupun orang lama, sekiranya dia bermunajat, berkata-kata, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah tolong ingatkan dia, dan dalam masa sama minta Allah jadikan dia sebagai hamba yang bersyukur. Dan yang ketiga, minta kepada Allah agar Allah memperbaguskan ibadah. Umur saya dan kita semua umur matang. Sebahagian di antara kita ni umur matang. Tapi ada anak-anak beliau ni, sebahagianlah segelintirnya, usia muda tapi akal dia matang. Jadi jangan orang lama akal tidak matang. Ni musim apa, persidangan parlimen ni, kita telah menyaksikan dah. Bicara secara live, dirakam dengan jelas, perbincangan maupun perbahasan usul dan sebagainya, sehingga berlakunya perdebat
perdebatan. Jadi kita rakyat kena matang, pemimpin kena 2-3 kali lebih matang. Nampak? Kerana pemimpin mewakili rakyat yang ramai. Maka rakyat yang matang ini mengharapkan pemimpin lebih matang. Mudah-mudahan kita doakan supaya pemimpin-pemimpin yang mewakili rakyat yang banyak ini bersuara dengan kebenaran. Baik, nak menyatakan apa tadi? Tentang sentiasa berzikir. Siapa pun boleh berzikir kepada Allah, tak kira rakyat maupun pemimpin. Bagus juga saya tengok dalam persidangan parlimen ini, baru-baru ni lah kita tengok ada seorang yang bangkit bangun, dia mengingatkan seseorang yang lain di kalangan ahli parlimen yang mewakili rakyat bawa beristighfar, bawa bertenang, bawa beristighfar. Kadang-kadang bila bercakap ni, bercakap dan bercakap, pantang ada usul ataupun dibertangkan sesuatu, pantang ada juga yang bersemangat untuk berbahas dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksudkan, kita dengan saya dan kita semua ambil qada yang sederhana, yang munasabah. Ada benda yang boleh kita bangkitkan, ada benda yang kita kena bawa bertenang dulu, diam dulu, dengar dengan baik, dan ada adab di sana. Kalau dalam parlimen pun sebelum nak bercakap pun kena minta laluan dahulu. Jadi pemimpin mewakili rakyat, maknanya sunnah bagi mereka, maknanya tertib, malu. Kalau rakyat lebih beradab daripada pemimpin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, nak menyatakan apa? Dalam bab ini dinyatakan maksud yang disebut sebagai poin ataupun maksud yang ke-9, sentiasa berzikir sebagai wasilah untuk kita ingat kepada Allah. Berzikir ni iaitu mengingati Allah sebagai wasilah untuk kita makin dekat kepada Allah. Jadi adab kita, yakni berkaitan dengan akhlak, tata susila kita, bila kita sentiasa berzikir, insya-Allah makin kita dekat dengan Allah. Kita lihat fi'li perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir. Bermula waktu pagi sampailah ke malam hari nak tidur, nak landing time tu. Kita lihat bagaimana lifestyle, gaya hidup baginda Nabi SAW sentiasa dalam keadaan melafazkan beberapa yang disebut zikir, dijadikan wirid, diulang-ulang. Bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli, dan seterusnya lah. Doa bangun tidur, alhamdulillah, sebut nama Ismullahil Azam, nama Allah Asma, nama Allah. Jadi begitu juga ketika baginda Nabi SAW masuk toilet, bahasa sekarang ada bacaannya. Ramai yang terlepas pandang antara sunnah bacaan sebelum masuk tandas itu, selain yang biasa kita baca a'udzubika minal khabsi wal khaba'is, minal khubsi wal khaba'is, itu selain itu sebenarnya ada kalimah basmalah. Masuk tandas pun ada riwayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca basmalah, bismillah. Keluar tandas pun bismillah, bukan makan minum je. Tu kena flashback balik, kena halusi balik betapa gaya hidup Nabi SAW sentiasa mengingati Allah. Dengan juga termasuk Rasulullah sentiasa berdoa.
Dalam doa itu secara langsung sebenarnya ataupun tidak langsung sebenarnya mengingati Allah, kerana ada disuruhnya nama Allah. Baik. Yang ni yang dikatakan saya dan kita semua apabila usia matang, kita boleh menepati dengan satu ayat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-191. Allazi yashkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berbaring, sambil qiyam berdiri, dan sambil duduk, dan sambil berbaring mengiring dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Dan mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau jadikan perkara ini sia-sia. Maha suci dikau, peliharalah kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi wasilah dengan sentiasa berzikir sebenarnya makin kita ada hubungan qarib, hubungan intim dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi perbanyakkan. Dah kita sangka baik sama kita, dah rajin dah juga sebahagian di antara kita ni, tapi kita boleh tambah dos. Kalau ubat, maknanya jumpa doktor cek diagnosis, kadang-kadang pesakit ni kena diberi ubat, diberi remedi ataupun penawar. Jadi kadang-kadang demam ni sendiri pun tak sama sebenarnya. Demam tak sama. Saya dalam bidang sains perubatan homeopati, kita dapati demam ni bermacam-macam jenis demam. Setakat yang kita tahu, demam panas, demam sesama, demam urat, lagi demam apa? Demam COVID-19 ni tak? Satu lagi demam pilihan raya. Itu pun dia akan sampai satu masa nanti. Wallahu a'lam. Jadi bawa tenang. Nak sebutnya apa? Dalam keadaan apa pun, dalam semua keadaan sebenarnya ada zikir yang dilafazkan oleh baginda Nabi SAW. Hatta tadi masuk tandas, keluar tandas ada zikirnya. Apatah lagi dalam keadaan sepanjang hari kita ni. Termasuklah kalau ambil tempoh nak tidur tu pun, kalau disusun dengan baik, banyak lafaz-lafaz yang baginda Nabi SAW lafazkan. Berdasarkan riwayah yang digabung jalin, ada masa Rasulullah SAW baca ayatul kursi, dibacanya 2 ayat yang akhir dalam suratul Baqarah, dibacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, setiap surah itu 3 kali. Kemudian ada kalimah tasbih, tahmid, kemudian takbir, kemudian ada kalimah yang disebut iaitu kalimah thayyibah, ada yang dilafazkan selawat. Dan sebelum tidur tu sunnah juga selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, ataupun semuanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah 3 ke 10 kali. Baik. Begitu juga kalimah thayyibah dan doa dan sebagainya disusun dengan baik dalam gaya hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasilah dengan zikir itulah sebenarnya semakin rapat kita, hubungan kita dengan Allah ni semakin intim. Jadi cuba check and balance balik bagaimana tahap zikir kita. Tak ada seorang pun sepatutnya dia rasa diri dia cukup, walaupun dia seorang alim, walaupun dia seorang pengamal, pengamal Quran dan Sunnah, ataupun amallah dengan apa amalan yang telah digaris pandu oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ataupun bimbingan para ulama yang mengikut kedua sumber itu.
Subhanallah. Jadi boleh sentiasa dalam keadaan berzikir. Kita boleh muhasabah pada tahun 1441 ni, baki ada berapa bulan lagi? Ada sebulan lebih je lagi. Tahu-tahu kita nak meninggalkan tahun 1441 Hijrah, nak masuk tahun 2021. Jadi saya pun sendiri pun tak sangka boleh sampai ke usia umur 20. Dulu rasa jauh benar sampai ke tidak ton ni rupanya sampai, dengan ton-ton pun sampai. Subhana rabbiyal azim. Jadi usia ni sebenarnya umur yang matang. Hikmahnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau jadikan perkara itu, segala apa yang berlaku ini sia-sia. Jadi semua ni ada hikmah. Usia panjang saya dan di antara kita semua ni ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri peluang kita, di antaranya untuk memiliki satu sifat, iaitu sifat tamak. Sifat tamak. Kadang-kadang kita ingat sifat tamak ni negatif ke tak? Biasalah tamak. Kerana tamak haloba, kerana tamak dipanggil apa? Kerana tamak itulah berlakunya pembunuhan yang pertama dalam tamadun umat manusia ni. Qabil dan Habil, antara isunya tamak. Kerana tamak tu jugalah di antara juzuknya sampai iblis laknatullah ni dilaknat Allah. Jadi cuma boleh diperhalusi sedikit. Dia ada satu juzuk tamak, iaitu tamak untuk melakukan amal-amal kebajikan. Kena ada semangat. Kena ada semangat. Motivasi diri saya dan kita kena temo'o. Dia mau faham temo'o. Temo'o ni berasa kena bersungguh. Kena mujahadah. Bahasa Arab ni kena mujahadah. Giat beramal. Tu. Jadi kena tamak. Ada orang dia tamak menuntut ilmu, pantang dia dengar ustaz datang, tak cukup di sini, dia akan pergi ke surau. Sekiranya tak ada majlis ilmu di masjid, dia akan pergi ke surau yang berhampiran. Kerana apa? Dia tamak. Kerana dia menyintai ilmu sehingga dia tamak. Dia latih tubi kan pada sifat dia. Dia nak kepada ilmu sehingga dia mujahadah, giat beramal. Maka yang seterusnya, adab kita bersahabah sampai tahap qarib dengan Allah ini, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, iaitu melazimi fikir. Melazimi fikir, yakni bab tafakkur. Sentiasa berfikir. Berfikir ni juga ada tahap dos dia. Satu tahap, Masya Allah, dia akan ada nilai tambah. Dia akan ada nilai tambah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan berfikir, bertafakur ini. Tapi kalau tak kena gaya berfikir ni, ada pula maknanya cabangnya dia terlebih dos, membawa kepada sesuatu yang mudarat. Suatu yang mudarat. Jadi dalam persimpangan itulah sebenarnya kita boleh sebaik mungkin secara ilmu kita berfikir. Tu untung sungguh kita masih dapat menelaah beberapa kitab. Apatah lagi Al-Quran, apatah lagi kitab hadis. Begitu jugalah kitab-kitab seumpama kitab yang boleh menyebabkan kita berfikir kerana telah dibentangkan oleh pengarang kitab itu. Termasuklah kitab Ihya Ulumuddin. Termasuklah kitab Bidayatul Hidayah ini. Kitab yang disebut sebagai jalan menuju petunjuk. Jadi bab berfikir ni Masya Allah, dia homework setiap hari lah. Setiap hari
homework. Orang putih sebut sebagai satu, bukan sekadar kerja rumah, tapi lifestyle, gaya hidup kita ni. Jadi kita berfikir ni bukan dalam majlis ilmu saja. Dia berfikir ni sampai tahap dalam keadaan bergerak. Ruh berfikir tu hidup. Nampak? Selama ni setelah saya ulang beberapa ayat yang menyebabkan boleh kita berfikir dengan baik. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dalam surah Al-Ghasyiyah. Dan bagaimanakah langit ditinggikan, bagaimanakah gunung ganang ditegakkan, dan bagaimanakah bumi dihamparkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bila tengok langit terus sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tengok burung setelah saya bentangkan sebelum ini dalam juzuk bab tafakur tentang bagaimana dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang terbang, mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Siapakah yang menahan mereka? Illa ar-rahman, melainkan sifat pemurahnya Allah. Jadi sebut bila tengok burung, bila tengok apa pun yang terbang, ayam hutan ke apa pun, termasuklah flight, kapal terbang, helikopter ke, apa yang terbang tu sebutlah ya Rahman, sifat pemurahnya Allah. Termasuk maknanya kalau kita sini ada sungai, tak ada laut, jauh sikit daripada laut, kita tengok sampan bergerak, itik duk main atas air, kita boleh sebut ya Rahman. Sampan boleh menampung beberapa orang. Itu belum tengok feri lagi. Feri cruise boleh menampung sampai 4,000 orang. Ataupun kapal yang besar boleh menampung sampai jet pejuang USA punya kapal, subhanallah, termasuk USSR tu, boleh menampung berpuluh-puluh jet dalam tu, jet pejuang. Berat tu, sekali dengan orang lagi, dengan kontainer lagi. Sifat pemurahnya Allah ya Rahman, ya Rahman. Baik, maknanya jalan berfikir. Begitu juga hal ehwal yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jalan berfikir, lazimi berfikir. Jadi cuma setting baik-baik. Tu pentingnya majlis ilmu, pentingnya ada guru yang membimbing. Dia tak cukup dengan kita bawa sendiri, kita kena ada experience ataupun yang disebut pengalaman. Kita kena ambil, maknanya dibimbing oleh guru, insya-Allah. Dan guru ni bukan mesti satu. Dia kena sampai berguru ramai. Kerana semua imam mazhab gurunya ramai, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang saya sebut sebelum ini, anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Guru kepada Imam Syafi'i iaitu Imam Malik rahimahullah, yang disebut Imam Maliki. Kita nak kata dia tak betul, kita yang tak betul. Kita boleh kata Imam Maliki tak betul, kita yang tak betul. Pasal Imam Syafi'i guru kita mengangkat kemuliaan Al-Imam Malik rahimahullah sebagai seorang yang dimuliakan, cukup beradab dengan gurunya. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Tu baru kita dengan 4 imam lagi. Sebenarnya banyak imam ni, beratus-ratus, beribu imam sebenarnya. Cuma yang masyhur yang disebut tadi lah. Ada Imam Zahabi, ada Imam Asy'ari, ada Imam Hasan Al-Basri, macam. Belum kita terus ke dalam nama-nama senarai sahabat yang ratusan ribu tu. Subhanallah. Jadi sentiasa melazimi fikir. Fikir ni biar kena pada tempatnya. Jangan sampai terlebih
Kalau terkurang kita boleh tambah. Terkurang kita boleh tambah. Markah free duduk dalam ni, duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam keadaan-keadaan tertentu, lidah tidak terungkap, tapi otak ni bergerak. Orang Kelantan panggil beri. Beri. Tu tak tahu demo ni siapa dia orang Kelantan. Kalau orang Kelantan dia mari rapat sini. Nanti malam sungguh kalau orang Kelantan tak tahu mana. Kerana masuk Kelantan ni dia banyak pondok, banyak tok guru. Tapi alhamdulillah saya tengok, alhamdulillah sekarang ni bukan monopoli Kelantan saja, di negeri Kedah, termasuk di negeri Perak Darul Ridwan ni pun, termasuk di negeri Johor Darul Takzim. Saya ke hulu ke hilir, atas bawah ni saya lihat, masya-Allah, rupanya banyak negeri yang ada bercambahnya madrasah-madrasah, mahat dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita dalam keadaan-keadaan tertentu ni, apatah lagi ahli ilm, mana sentiasa dalam keadaan berfikir dengan matang. Satu cara berfikir dengan matang. Fikir sehingga akan menyebabkan kita boleh raih redha Allah. Ini maqam yang tinggi. Nampak? Tadi ayat-ayat seumpama yang saya sebut tadi, termasuk dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Itu jalan berfikir juga tu, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Berapa ramai yang mengambil manfaat. Allah bersumpah demi waktu fajar dan malam yang 10 itu. Waktu fajar tu satu hal. Sekarang ni fajar kelihatan dalam keadaan tempoh jamnya pukul 6, lewat daripada kebiasaan. Biasa fajar ini, subuh ni pukul berapa? Pukul 5.30, 5.45. 5.30, 5.45. Katalah kita ambil lafaz umum, kebanyakan ataupun sebahagian lah, kita kata sebahagian insan ini dia bangun-bangun azan subuh tu dia bangun. Sebelum ni dia bangun-bangun azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, as-salatu khairum minan naum. Dia dengar tu dia baru sedar. Katalah dia guna format dia bangun subuh sebelum ni kan 5.40, 5.45, 5.30 lah kita kata 5.30 lah subuh sebelum ni. Konsisten kan bangun 5.30 tu, maka ada baki berapa? Ada baki 30 minit. Orang putih sebut 30 minutes. Tolak campur, qada hajat, berwuduk, bersugi dan sebagainya, ada 15 minit lagi. 15 minit itulah terpakai, maka berkhalwah dengan Allah. 2 rakaat, 1 rakaat solat witir. Gunakan format tu, jangan terlepas pandang. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Maka ulama syarah, mufassir mensyarahkan malam yang 10 itu 2-3 syarah pengertiannya. Termasuklah nisbah, iaitu yang dimaksudkan Nabi SAW, iaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Satu syarah menyatakan yang dimaksudkan malam yang 10 itu iaitu malam-malam 10 di awal bulan Zulhijjah, fasa yang pertama, 10 hari yang pertama tu, termasuk malam Aidul Adha. Kerana ada hadis bagaimana tidak ada suatu hari yang Allah cintai untuk beramal dalam ketaatan, yang dimaksudkan Nabi iaitu hari-hari 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah itu. Rasulullah SAW kelihatan berpuasa antara 1 hingga 9. Maka malam Rasulullah hidupkan. Termasuklah juga malam yang dimaksudkan juga setengah syarah, iaitu 10 hari terakhir dalam Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita boleh berfikir, gunakan jalan berfikir pada malam hatta siang, berfikir dengan bijaksana, guna pakai cara berfikir yang bijaksana ini, bukan bijak sini saja, maka bijak sini untuk bijaksana.
Jadi jalan berfikir ni sebenarnya suatu yang mendatangkan pahala yang besar sehingga meraih redha Allah. Meraih redha Allah. Saya sebut apa tadi? Contoh dalam ni pun dah cukup dah. Dalam ni kita berada di dalam jemaah ini, dalam halaqah ini, kita berfikir. Bagaimana berfikirnya? Ni kalau kiranya tak ada kuliah atau sepintas lalu dia datang, berfikir betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni Al-Basir, Allah ni Al-Alim. Dia mengetahui. Tahap Allah mengetahui ni sampai tahap Allah mengetahui. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizati sudur. Sama ada kamu rahsiakan, sama ada kamu rahsiakan ataupun kamu nyatakan, kamu zahirkan, sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Jadi waktu kita duduk seorang-seorang ni, kita berfikir dengan baik. Allah ni dia maha. Kita jangan sibuk dengan orang lain, tapi kita mentakzimkan Allah. Dalam ramai-ramai ni Allahu Rabbi, Allah mengetahui isi hati. Sama ada niat, sama ada hajat, sama ada perancangan, sama ada konspirasi, sama ada muafakat. Nah, sekarang ni isu muafakat. Ini baru tahap muafakat nasional. Saya tambah dos lagi, dia kena ada satu tahap muafakat international. Dia ada satu lagi, muafakat akhirat. Tu kena ada muafakat tu. Siapa pun boleh muafakat, tapi dia kena ada nilai. Nilai apa? Nilai iman dalam muafakat ni. Dia ada nilai takwa dalam muafakat ni. Jadi barulah Allah redha. Nak berpakat boleh berpakat. Jadi itu semua kita, apatah lagi kita yang Islam ni, kita yang Islam ni, subhanallah, memang kena bersatu. Teguh, bercerai kita roboh. Bukan sekadar nama bersatu, bukan sekadar nama amanah, bukan sekadar nama apa pun nama, tapi nak sebutnya kena benar-benar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ni Allah yang tahu. Dia tidak boleh sekadar lafaz pada mulut, tapi lillahi ta'ala ni serahlah dalam ilmu Allah. Kita tak boleh nak nilai, tapi berdasarkan niat, perancangan dan sebagainya, yang benarnya Allah akan menilai. Apakah muafakat kita ini sampai tahap Allah redha. Jadi boleh muafakat apa pun, tak kira lah orang biru ke, orang merah ke, apatah lagi orang hijau, kena matang, kena bertenang. Semua orang yang ada color apa pun maknanya kena bertenang. Fikirkan apa ni, maslahah kepentingan umat. Kerana kita nak pergi tempat yang sama, kiblah yang sama, Allah yang sama, Nabi yang sama, sampaikan risalah agama ini, maka kena bijaksana. Jangan rasa tak puas hati tu kira nak dia panggil apa ni? Kadang-kadang setengah orang dia puas hati, aku rembah kan. Aku rembah kan. Jadi kena bawa bertenang. Saya teringat kata-kata Ustaz Haryanto. Ustaz Haryanto kan dia punya gaya penyampaian tu macam Al-Fadil almarhum Ustaz Ismail Qamus. Dia orang putih sebut bawa bertenang, cool down. Bawa bertenang. Jangan mudah untuk kita gelabah dan sebagainya. Taib. Dan di antara minit-minit sementara nak isyak ini, iaitu yang disebut oleh musannaf kitab ini, iaitu mengutamakan perkara yang hak ke atas yang batil. Mengutamakan perkara yang hak ke atas yang batil. Maknanya aulawiyatnya kena perjuangkan yang hak ini, meninggalkan kebatilan. Apabila diberi peluang, diberi choice, diberi pilihan ataupun peluang, kena tegakkan kebenaran ini, kerana kebenaran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, maknanya rakyat pun kena perjuangkan kebenaran, termasuk kita ni sebagai ketua keluarga, siapa pun kita kena
berada di landasan kebenaran. Sedaya upaya kita meninggalkan kebatilan. Walaupun boleh jadi kita pegang sesuatu falsafah ataupun perkara itu dijadikan prinsip, tiba-tiba datang ayat Allah, datang nasihat-nasihat agama, sehingga maknanya menguji saya dan kita semua. Waktu itu kita aulawiyatkan apa kata Allah daripada apa kata manusia. Kena raih redha Allah itu tinggi daripada raih redha manusia. Sekiranya manusia ini kadang-kadang bercabang-cabang pemikiran, kehendak, keinginan. Jadi raih redha Allah daripada raih redha manusia. Kalau raih sekadar redha manusia untuk maknanya dipuji, ramainya pengaruh dan sebagainya, bimbanglah, bimbang tak terangkat diterima amal itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kena bijaksana, termasuk maknanya mengutama perkara yang hak. Saya ulang balik, siapa pun dia, termasuk orang yang VIP ni, yang ada jawatan ni pun kena mengutamakan yang hak, meninggalkan kebatilan. Di waktu kita nak praktikal benda ni lah Allah uji iman kita ni. Nafsu buat keputusan ke, ataupun qarin buat keputusan, ataupun syaitan yang mengganggu, yang mengandung domba sehingga menyebabkan kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan, waswasil khannas, daripada bisikan yang ditenggelam timbul, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebenarnya dalam surah Al-Falaq, dalam surah An-Nas, seumpama imam baca tadi, alhamdulillah, kita patut syukur. Ada imam yang bijaksana, waktu-waktu tertentu dia baca surah ini. Dan memang perbuatan Nabi, kauliah Nabi SAW membaca dua kalimah yang disebut surah Al-Mu'awwizaitain, dua surah memohon pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibaca ketika solat maghrib, ketika solat maghrib. Jadi bagus, masya-Allah. Sekali-sekali boleh diulang surah ini, kerana sebenarnya dia terpakai kepada kesemua kita tanpa kecuali. Kerana Rasulullah sendiri baca tertil, waktu bila? Waktu pagi. Waktu bila? Waktu petang. Waktu malam sebelum tidur. Dengan 3 kali bacaan setelah 3 kali bacaan setiap surah itu. Jadi saya rasa saya kena tarik handbrake, kerana disiplin yang perkeliling yang dikeluarkan berhenti setelah waktu Isya. Jadi kita hormatlah perkeliling itu untuk kepentingan kita bersama. Jadi cuma saya tengok orang Perak ni memang berani. Saya ingat orang Kelantan je berani. Punya orang Perak berani. Pasal apa? Saya kata berani ni lah. Jadi majoritinya memang segelintir je pakai dah. Jadi nasihat pihak-pihak yang berkaitan, kita kena pakailah, pakai SOP itu untuk keselamatan lah. Satu keselamatan untuk kita bersikap hati-hati. Jadi bagus pakai. Kalau tak nak pakai ketika jadi imam, ketika bercakap, ketika baca tu tak apalah, tanggalkan. Tapi cara umumnya cuba pakai. Pakai. Bukan apa, kalau ramai yang tak pakai, itu dia akan jadi alasan yang kukuh. Ramai tak pakai, baik aku tak pakai. Jadi ada pula berhujah, buat apa pakai, menguntungkan ni yang penjual ni. Itu satu hal juga. Jadi dia pihak yang berkaitan ni, dia usulkan perkeliling itu keluar secara rasmi peringkat nasional. Kerana apa? Telah diambil kira fakta. Kita tak tahu menatang tu dia haluh. Dia haluh benda bergerak. Tu tengok di Kedah sekarang ni, satu hari semalam dah 19 kes timbul. Tiba-tiba dah dalam keadaan
yang maknanya dalam keadaan bimbang dijangkiti ke wilayah yang lain. Jadi saya sendiri pun kena praktikal jugalah, kerana kita jalan dalam keadaan long distance. Jadi semua orang kena hati-hati. Jadi SOP yang ada tu sebenarnya pengajaran buat kita semualah. Berasa kita pun, saya sendiri pun berasa lemah, pakai pun rasa nafas pun tak berapa nak cukup. Rupanya Allah bagi tazkirah buat kita ni. Selama ni nafas tak cukup ni orang lelah aja. Orang lelah aja, nafas tak cukup, tercunggak-cunggak. Rupanya yang pakai ni pun, mask ni pun, kita rasa Allah Rabbi ni, kita rasa di dunia ni sementara makan cukup, minum cukup, kenderaan ada, kediaman seadanya, Masya Allah cukup lah. Bila letak ni dekat mu, rasa tak berapa nak cukup nafas. Itu belum masuk alam barzah, belum masuk ke sesi sakarat. Mudah-mudahan cukup. Nafas kita ni maknanya cukup, roh kita tu cukup, amal bakti kita di sisi Allah, sehingga kan maknanya Allah permudahkan hisab, diringankan maknanya sakarat. Nampak? Umumnya tu yang kejadian termasuk COVID-19 ini, landing time saya sebut khulasan yang bicara ini, dia dapati sampai ke hari ini lebih daripada 18 juta manusia telah dijangkiti COVID-19 dan hampir kepada 700,000 telah mati maut. Tak kira orang yang soleh ataupun orang yang toleh, dia tak kira orang. Tak kira orang yang pangkat rendah ataupun pangkat tinggi pun, masuk sampai ke istana pun ada COVID-19 ini. Dengan Prime Minister pun dijangkiti COVID-19. Ni ibrah yang sangat baik untuk kita tafakur betapa Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah menghendaki dijadikan jalan-jalan cerita untuk kita berfikir dan kita bertindak secara bijaksana. Dan cukuplah 3 maksud tadi untuk kita beradab, yakni bersahabat qarib dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wasilah dan dengan sentiasa berzikir. Yang kedua, melazimi fikir. Dan yang ketiga, mengutamakan perkara yang hak ke atas yang batin. Daripada orang yang awam, termasuklah pemimpin. Hatta di parlimen sana kita harapkan mereka berada dalam kebenaran. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam.